Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau Perikatan Nasional selalu seringkali mengejek Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan sebagai kerajaan yang tidak membawa apa-apa, semuanya itu adalah penipuan yang belaka. Rekod Perikatan Nasional mentadbir negara tidak sebaik Kerajaan Perpaduan. Itu kata penganalisis, bukan saya tapi penganalisis politik. Pengarah eksklusif Ilham Center Hishamuddin Bakar berkata, Perikatan Nasional sepatutnya memainkan peranan semak dan imbang dengan lebih berkesan, bukannya cuba menubuhkan kerajaan terbuka tap. Tiga penganalisis senada, rekod pentadbiran Perikatan Nasional PN sebagai kerajaan terdahulu tidak menjanjikan mereka mampu mentadbir negara dengan lebih baik daripada Kerajaan Perpaduan selepas PAS menolak gesaan menunggu sehingga PRU 16 untuk pertukaran kerajaan. Semalam, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata, pertukaran kerajaan boleh berlaku apabila parti berkuasa kehilangan majoriti di Dewan Rakyat kerana Perlembagaan Persekutuan membenarkan pelbagai cara untuk membentuk kerajaan. Pengarah eksklusif Eksekutif Ilham Center Hishamuddin Bakar bagaimanapun berkata, Perikatan Nasional sepatutnya memainkan peranan semak dan imbang dengan lebih berkesan terhadap pentadbiran Kerajaan Perpaduan, bukannya cuba untuk menubuhkan kerajaan terbuka tap. Katanya, Kerajaan Perikatan Nasional terdahulu juga bergelut dengan isu kos sara hidup seperti yang dihadapi Kerajaan Perpaduan. Justru, peluang perlu diberikan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim untuk menambah baik kekurangan mereka yang baru setahun mentadbir negara. Tiada jaminan yang boleh memastikan secara sahih pembangkang ataupun Perikatan Nasional lebih baik apabila menjadi kerajaan semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan dahulu. Mereka juga terdedah kepada kelemahan sama dalam memerintah. Walaupun pencapaian setahun Kerajaan Perpaduan kurang memuaskan, namun kerajaan mempunyai 4 tahun lagi bagi mengisi kemenangan penggal ini. Ruang wajar diberikan seluasnya untuk kerajaan melaksanakan setiap polisi kepada rakyat. Buat pembangkang, peranan sebagai semak imbang penting untuk memastikan rakyat mendapat untung apabila suara pembangkang kuat, katanya. Mazlan Ari dari Universiti Teknologi Malaysia juga senada. Prestasi Kerajaan Perpaduan jauh melebihi Kerajaan Perikatan Nasional terdahulu dengan menilai polisi, ekonomi pelaburan, hubungan antara kaum serta hubungan diplomatik. Kita lihat bagaimana Perdana Menteri yang ke-10 membawa Malaysia ke arah antarabangsa sekarang. Malaysia begitu dikenali, diberi pengiktirafan, banyak pelabur asing tunjuk minat melabur dalam negara. Jauh lebih baik berbanding kerajaan sebelum ini. Sokongan yang diterima juga oleh Perdana Menteri begitu kukuh, lebih 150 kerusi daripada 222 ahli parlimen sekarang sokong Perdana Menteri. Kerajaan sekarang mampu tawar kestabilan dan beri fokus untuk membangunkan negara. Beliau menyifatkan pertukaran kerajaan melalui kaedah selain pilihan raya sebagai amalan demokrasi tidak baik dan mencermin politik negara tidak stabil. Rakyat dah buat keputusan dalam PRU lalu. Masing-masing parti dapat sejumlah kerusi dan bergabung menubuhkan Kerajaan Perpaduan. Maka, kena hormati kerajaan yang dipilih hasil kerjasama antara parti politik. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya pula tidak nampak prestasi Kerajaan Perpaduan begitu teruk sehingga perlu menukarnya. Sebaliknya, beliau menyifatkan ia hanyalah mainan pembangkang untuk mengekalkan sokongan dan memberi harapan kepada penyokong. Dalam tempoh berpuluh bulan mereka iaitu Perikatan Nasional mentadbir negara tidak dapat menunjukkan prestasi sebenar. Dari segi imej kepimpinan, Anwar Ibrahim jauh lebih baik daripada 22 bulan pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad atau ketika Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jangan main isu akidah dalam politik, sebab itu kerja Khawarij. Mufti Perlis Datu Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dalam satu klip kuliahnya yang tersebar di media sosial melarang isu akidah dimainkan dalam politik.
Menurutnya, gejala itu amat berbahaya seperti yang berlaku dalam sejarah kemunculan Khawarij yang berpolitik menggunakan nama agama dengan mengkafirkan atau menganggap sebagai musuh Islam pihak yang tidak menyokong mereka. Jelasnya, alasan puak Khawarij kononnya hendak menegakkan hukum Islam mengikut tafsiran mereka. Akibatnya, Dr. Asri yang juga dikenali sebagai Dr. Mazza itu berkata, sepanjang sejarah puak Khawarij telah berperang sesama Muslim. Jangan main isu akidah dalam politik, ini bahaya. Khawarij dia main politik antara Ali dan Muawiyah. Khawarij tak puas hati dengan Ali dan Muawiyah. Apa slogan Khawarij? Tidak ada hukum melainkan Allah. Sesiapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia orang kafir. Mereka telah kafirkan Ali, Uthman, Muawiyah kerana bagi mereka tidak menjalankan hukum Allah menurut takrifan mereka. Mereka ambil ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kufar, turunkan kepada orang mukminin, katanya. Dr. Mazza kemudiannya mengimbas kembali perjuangan Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan para sahabat Nabi dalam memerangi kelompok Khawarij yang sesat ini. Ali suruh Ibnu Abbas berhujah dengan Khawarij. Pasal Khawarij ini yang ada lekuk di pipi kerana kuat solat malam tapi siang kafirkan anak-anak orang Islam, memerangi orang Islam di atas dasar sesiapa yang tidak berhukum Allah, mereka orang kafir. Kata Ali dalam riwayat yang masyhur, jika kamu nak keras kepala juga, aku kafir dan sesat, aku minta tolonglah, jangan pergi kafirkan seluruh umat Muhammad dengan dosa dan kesalahanku. Kamu tahu bahawa Nabi memotong tangan pencuri tetapi dia beri harta pusaka. Nabi menghukum orang berzina tetapi dia menyembahyangkan jenazahnya. Bagi orang Khawarij, siapa buat dosa besar maka dia lawan Tuhan, maka dia kafir, kata ilmuwan itu lagi. Peringatan Dr. Mazza itu tersebar ketika banyak pihak gusar dengan kenyataan melampau batas PAS yang menyamakan pendekatan pemerintahan kerajaan perpaduan Madani seperti pendekatan golongan munafik. Kemarin, Tan Sri Abdul Hadi Awang menerusi minda Presiden PAS tergamak mengaitkan Pakatan Harapan PH dengan sifat munafik dan rejim Israel. Dakwah Hadi sikap memaksa rakyat itu untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba zaman jahiliyah yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terbaik untuk kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Selepas 5 orang ahli parlimen telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada orang kata mereka mungkin akan kehilangan kerusi kerana melanggar Akta Anti Lompat Parti. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Sokongan ahli parlimen pembangkang pada Perdana Menteri tidak melanggar Akta Anti Lompat Parti. Ini berita yang pastinya menyenangkan hati Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan, tapi menyebalkan hati pembangkang. Tindakan beberapa ahli parlimen pembangkang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan pimpinannya baru-baru ini tidak menyalahi Akta Anti Lompat Parti atau Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 Akta E1663. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, ini kerana kesemua ahli parlimen hanya menyatakan sokongan tanpa melompat atau keluar daripada parti politik masing-masing. Akta Anti Lompat Parti itu bermaksud betul-betul lompat parti. Kalau kita baca perbahasan untuk mewujudkan Akta Anti Lompat Parti ini pada sesi-sesi lepas, penekanan lebih kepada meninggalkan parti yang dia bertanding atas tiket parti tersebut. Tetapi hari ini mereka menyatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah dia bukan lompat parti, keluar parti.
dia memberi sokongan dan kerajaan sudah dibentuk. Katanya ketika menjadi tetamu program Suara Anak Madani yang turut menampilkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil semalam. Bagaimanapun, Azalina yang juga Ketua Penerangan UMNO berkata, parti masih berhak mengambil sebarang tindakan akibat pelanggaran disiplin kerana ia tertakluk kepada keputusan parti masing-masing. Mengulas lanjut, dia berkata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang membawakan usul akta itu tahun lepas turut menjelaskan bahawa tindakan menyatakan sokongan kepada kerajaan tanpa melompat parti tidak melanggar pindaan perlembagaan yang berkenaan. Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 yang mempunyai peruntukan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada 5 Oktober 2022 selepas diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai tahun yang sama. Azalina turut menafikan segala tuduhan yang dilemparkan oleh pembangkang, termasuk kerajaan telah memberikan sogokan kepada ahli parlimen terbabit sekaligus melanggar akta berkenaan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hassan Hafiz Syed Abdul Fassal menyatakan bahawa menjadi wakil rakyat pembangkang terbaru dan kelima menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Azalina meminta ahli Parlimen pembangkang memberikan teguran atau kritikan lebih matang di Dewan Rakyat dan bukan hanya yang berkonsepkan kebencian atau ekstremis. Kita amalkan sistem Westminster yang mempunyai kabinet bayangan. Kalau kita tembak dari segi dasar, saya rasa ia lebih adil, afdal, sebab contoh Menteri Komunikasi Bayangan kata, kalau kami kerajaan, kami tidak akan buat sedemikian. Ia lebih kepada perbincangan intelektual bagi saya. Rakyat Malaysia ini golongan berakal dan mereka boleh memilih, katanya. Suara Anak Madani adalah program bual bicara yang menampilkan setiausaha politik kanan Perdana Menteri itu, Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin sebagai moderator serta tetamu-tetamu kejemputan dengan gaya lebih santai bagi membincangkan dasar atau isu hangat. Program yang ditayangkan di platform Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube, Suara Anak Madani bersempena setahun penubuhan Kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.